Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 5. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sri Gading di atas pekerjaan yang dikemukakan. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Di-Pertua, Kementerian Luar Negeri sentiasa prihatin dan memandang serius berhubung isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan job scam melibatkan warga negara Malaysia di luar negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 September 2022, satu jawatankuasa khas Task Force yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan lebih dari 10 agensi yang berkaitan telah ditubuhkan bagi menangani isu job scam ini secara bersepadu dan menyeluruh. Ini adalah kesinambungan kepada usaha-usaha yang berterusan antara KLN melalui perwakilan-perwakilan Malaysia di luar negara serta Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah bermula sejak awal tahun 2022. Datuk Seri Di-Pertua, setakat 20 Februari 2023, KLN melalui kedutaan besar Malaysia di Bangkok, Thailand, Phnom Penh, Kemboja, Vientiane, Laos dan Yangon, Myanmar telah menerima sejumlah 572 laporan warga negara Malaysia menjadi mangsa sindiket jenayah job scam di luar negara. Daripada jumlah ini, seramai 403 orang telah berjaya diselamatkan dengan 382 orang telah dihantar pulang, termasuk 5 orang yang berjaya dihantar pulang pada Ahad lepas. Baki seramai 21 orang yang sedang ditahan di depoh tahanan sementara menunggu proses yang sama. Manakala 169 orang lagi masih sedang dikesan. Datuk Seri Di-Pertua, tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pejabat kedutaan besar di Thailand, Kemboja, Laos dan Myanmar termasuk mengadakan pertemuan dengan pihak berkuasa negara-negara yang terlibat untuk mengesan serta menyelamatkan mangsa warga negara Malaysia serta memberikan bantuan konsular sewajarnya setelah mereka diselamatkan bagi membolehkan mereka pulang ke tanah air. KLN telah terlibat dalam lawatan bersama PDRM ke Kemboja pada Januari lepas dan ke Thailand baru-baru ini untuk mengadakan perjumpaan dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menyelamatkan warga negara Malaysia yang terjejas serta menangani sindiket job scam melalui kerjasama yang lebih rapat dan lebih tuntas. Di samping itu, KLN juga telah mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua perwakilan negara-negara terlibat di Kuala Lumpur, termasuk Myanmar pada 30 September 2022 yang lalu untuk mengetengahkan pendirian kerajaan Malaysia yang memandang serius akan sindiket jenayah ini. Dalam pertemuan tersebut, ketua-ketua perwakilan asing yang berkenaan telah menyatakan komitmen kerajaan masing-masing untuk memberi kerjasama yang erat dalam membantras isu ini serta menggiatkan lagi usaha mengesan dan menyelamat warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket. Datuk Seri Yang Di-Pertua, selaku peneraju Task Force, KLN akan terus memantau dan menyelaras usaha menangani isu job scam ini serta menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya dari semasa ke semasa kepada semua mangsa warga negara Malaysia yang terlibat, termasuk mengadakan lawatan ke depoh dan pusat tahanan untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia yang berada di sana, membantu dalam penyaluran kiriman wang dari keluarga atau waris kepada mangsa dan menyediakan dokumentasi untuk proses penghantaran pulang. Dalam masa yang sama, Kementerian Luar Negeri ingin mengingatkan semua warga negara Malaysia supaya sentiasa peka dan mengelakkan daripada menerima sebarang tawaran pekerjaan yang meragukan. Sekian dan terima kasih. Silakan Sri Gading. Terima kasih pada jawapan yang telah diberikan. Ini pengalaman Sri Gading sendiri apabila pada 21 bulan 12, dua adik-adik daripada keluarga yang susah boleh kita kategorikan sebagai B40. Ayahnya peniaga warung, seorang lagi keluarganya kerja kilang.
telah dapat berjaya dibawa pulang pada 21 bulan 12. Dan seorang lagi baru saja yang diumumkan oleh Timbalan Menteri tadi, iaitu pada hari Ahad, seorang lagi mangsa yang juga daripada keluarga B40, di mana niat anak-anak ini sebenarnya, adik-adik kita ini sebenarnya untuk membantu keluarga mencari pendapatan. Tapi bila dia berada di sana, suasananya dah berbeza. Bukan sekadar apa yang kita sedia maklum, tetapi bila dia nak balik, dia kena bayar pula. Soalan saya, berapakah kos yang telah ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri untuk membawa pulang mangsa-mangsa sedikit? Yang kedua, adakah Kementerian Luar Negeri terlibat dalam urusan pembayaran wang tebusan bagi menyelamatkan mangsa-mangsa ini? Kerana kalau harapkan keluarga, memang mereka tak mampu. Baik. Itu persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Kadi di atas soalan tambahan seperti tadi. Untuk makluman yang Ahli Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menyatakan bahawa sebarang kos penghantaran pulang itu sebenarnya tidak ada diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri. Tidak ada sebarang kos ditanggung. Ini adalah tanggungan sepenuhnya pihak keluarga dan juga pihak waris. Yang keduanya, soal pembayaran balik wang itu juga sebenarnya tidak terlibat di bawah kementerian ataupun di bawah kerajaan kita. Ini juga adalah tanggungjawab pihak keluarga dan juga waris-waris bangsa yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih